Saya Jack Harrington, seorang wartawan bebas Australia berusia 45 tahun. Saya mengembara ke seluruh dunia untuk menulis artikel tentang pelancongan dan budaya. Tetapi selalunya saya menulis tentang sisi gelapnya negara-negara yang sanggup menjual jiwa mereka kepada pelancong, mengubah diri mereka menjadi sekadar tempat hiburan murah demi wang dolar. Saya pernah ke India, Bali, dan Vietnam dan menulis bahawa mereka kehilangan identiti mereka kepada orang Barat. Kali ini, saya datang ke Malaysia untuk membuktikan hipotesis saya. Orang Malaysia hanya hidup untuk pelancong. Itu adalah tajuk artikel saya yang seterusnya. Pesawat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada lewat petang. Udara lembap yang menyesakkan menyerap ke dalam kabin sebaik sahaja pintu dibuka. Saya menghela nafas panjang. Aroma masakan Melayu yang digoreng bercampur dengan minyak wangi murah memenuhi ruang. Kerumunan besar berasa asak, seperti kawanan ikan di pasar. Semua orang tergesa-gesa tetapi tersenyum ceria. Saya melihat pramugari yang berbaris, membongkok rendah dengan senyuman lebar. Itu pelakon profesional, fikir saya. Mereka dilatih untuk perkara ini, agar tip mengalir. Saya pernah melihat ini di Bali, tetapi di sini nampak lebih sempurna, seperti panggung wayang gergasi. Saya mengheret beg pakaian saya melalui orang ramai ke pusat pemeriksaan imigresen. Bunyi bahasa Melayu bergema di seluruh ruang, bercampur dengan bahasa Inggris yang terputus-putus. Pegawai pasport tersenyum kepada saya. "Selamat datang ke Malaysia, Tuan," katanya dengan logat manis, tetapi saya tahu ini adalah sebahagian daripada persembahan. Dia mengimbas pasport saya dengan cepat dan mengecopnya dengan senyuman lagi. "Semoga bergembira ya, Encik." Saya mengangguk tanpa membalas senyuman. Saya bukan pelancong biasa. Saya di sini untuk membongkar. Sambil menunggu beg, saya perhatikan banyak papan iklan. Pantai yang indah, masjid emas, hidangan nasi lemak pedas, Malaysia truly Asia. Semuanya direka untuk menarik wang keluar dari poket pelancong. Saya mengeluarkan buku nota saya dan mencatat ayat pertama. Malaysia adalah mesin pelancongan yang sempurna, tetapi di sebaliknya adalah kekosongan. Beg saya muncul di tali sawat. Saya mencapainya dan menuju ke pintu keluar. Di luar lapangan terbang, teksi berbaris. Pemandu mengangkat papan tanda menyambut pelancong dengan senyuman lebar. "Nak kemana, Tuan?" tanya seorang pemandu dalam bahasa Inggris. Saya memberitahu nama hotel di Kuala Lumpur. Dia mengangguk dan membantu mengangkat beg. "Selamat datang lagi, Tuan." "Lagi," fikir saya. Berapa harga senyuman ini? Dalam perjalanan ke bandar, kesesakan lalu lintas sangat membosankan. Kereta tersekat selama sejam. Bunyi hon memekakkan telinga, tetapi pemandu teksi masih tersenyum dan membuka radio lagu pop Melayu perlahan-lahan. "Tak apa, Tuan. Kesesakan di KL memang macam ni," katanya seolah-olah membaca skrip. Saya melihat keluar tingkap, melihat gerai-gerai makanan di tepi jalan. Penjual tersenyum kepada pelanggan. Semua orang tersenyum seolah-olah diprogramkan. Hotel saya terletak di tengah bandar. Biliknya bersih dan kemas. Penyambut tetamu membongkok rendah. "Selamat datang, Encik. Semoga penginapan anda menyenangkan." Saya mencampakkan beg ke lantai dan membuka komputer riba, mula merangka artikel. "Saya akan berada di sini selama seminggu untuk mengumpul data pergi ke pasar, ke masjid, ke pantai, dan kemudian menulis bahawa semuanya hanyalah persembahan demi wang. Saya akan menemu bual penduduk tempatan, bertanya bagaimana perasaan mereka tentang terpaksa tersenyum sepanjang hari untuk pelancong seperti saya." Malam pertama di Kuala Lumpur, saya keluar berjalan-jalan di kawasan Cangkat Bukit Bintang. Muzik berdentum, lampu neon menyinari. Wanita muda dalam pakaian menarik tersenyum kepada saya, menjemput saya masuk ke bar. "Jomlah, Tuan, berseronoklah," kata mereka. Saya menggelengkan kepala dan berjalan terus. Saya melihat kanak-kanak menjual cenderamata. Rantai kunci menara, bunga plastik. "Belilah bang, istimewa untuk Encik," panggil seorang budak perempuan. Saya memandangnya dengan rasa kasihan, tetapi kemudian terfikir, inilah kitaran jahat. Kanak-kanak dilatih untuk menjual kepada orang barat sejak kecil. Keesokan paginya, saya bangun awal untuk pergi ke pasar tani yang sesak di pinggir Kuala Lumpur. Saya menyewa kereta pribadi untuk mengelakkan orang ramai.
Kereta memecut keluar dari bandar, melalui ladang kelapa sawit dan rumah kayu lama. Tetapi apabila sampai di pasar, kekecohan kembali. Gerai-gerai makanan di tepi jalan, penjual kecil-kecilan menjaja kepada pelancong. Saya naik sampan kecil, menyusuri terusan buatan yang ada di tepi pasar itu, melihat penjual yang tersenyum riang. "Cubalah, Tuan, sedap sangat." Seorang wanita menghulurkan kuih tradisional kepada saya. Saya mengambil dan mencubanya. Ia terlalu manis. "Sedap tak, Encik?" Dia bertanya dengan senyuman. Saya mengangguk, tetapi dalam hati, saya fikir, ini jualan, bukan kemurahan hati. Semasa menaiki sampan, saya ternampak seorang budak lelaki berdiri di tebing. Umurnya kira-kira 10 tahun, memegang bakul berisi bunga teratai segar kelopak merah jambu mekar indah. Dia berdiri memandang pelancong dengan mata bundar, tetapi tidak memanggil seperti yang lain. Saya curiga, lalu melambai kepada sampan agar berhenti dekat dengannya. "Awak jual bunga?" Saya bertanya dalam bahasa Inggris. Dia mengangguk. "Ya, Encik, bunga teratai segar dari kebun rumah saya," katanya perlahan tetapi jelas. "Saya membeli sejambak sebagai prop untuk gambar." "Kenapa tak senyum macam orang lain?" Saya bertanya dengan nada sedikit mengusik. "Saya senyum bila saya nak senyum, Encik, bukan sebab saya perlu menjual," jawabnya. Jawapannya membuat saya terhenti, tetapi kemudian saya ketawa dalam hati. Budak kecil pun sudah dilatih. Petang itu, saya kembali ke bandar untuk ke Masjid Negara. Kerumunan pelancong memenuhinya. Masjid itu memang cantik, tetapi saya hanya melihat kamera dan pemandu pelancong yang mengulang kata-kata dalam bahasa Inggris. "Ini Masjid Negara, lambang Malaysia," kata seorang pemandu pelancong. Saya bertanya kepadanya, "Adakah Tuan rasa masjid ini masih kekal, suci apabila ramai pelancong seperti ini?" Dia tersenyum. "Tentu, Encik. Masjid adalah hati kami. Pelancong adalah tetamu yang datang melawat." Saya mencatat, tetamu atau pelanggan. Malam itu, saya duduk merangka artikel pertama di bilik hotel. Saya menulis bahawa Malaysia adalah contoh klasik pelancongan yang menelan budaya. Orang Malaysia tersenyum kerana wang, bukan kerana hati. Saya lampirkan gambar budak lelaki penjual bunga teratai sebagai contoh. Malah kanak-kanak pun ditarik ke dalam kitaran ini. Saya menekan hantar email kepada editor di Sydney. "Esok, saya akan pergi ke pantai Teluk Kemang di Port Dickson untuk mencari lebih banyak bukti. Tetapi saya tidak tahu bahawa peristiwa yang akan berlaku esok akan membuat saya mempertimbangkan semula setiap perkataan yang saya tulis." Pagi hari ketiga di Malaysia, saya bangun dengan perasaan segar. Editor membalas email mengatakan draft artikel itu sangat baik. "Jack, tekankan sisi gelapnya dengan lebih jelas. Kami mahu pembaca celik mata." Saya tersenyum sendiri sambil minum kopi di bilik. Hari ini saya akan pergi ke Port Dickson. Pantai yang terkenal dengan pesta dan kehidupan malam itu adalah bukti kukuh untuk artikel saya. Malaysia menjual segalanya kepada Barat, termasuk tubuh dan maruah. Saya menaiki bas dari Kuala Lumpur ke Port Dickson. Dalam perjalanan, kesesakan masih berlanjutan, tetapi kali ini saya perhatikan sesuatu. Kereta tersekat, tetapi pemandu bas membuka muzik perlahan dan mengedarkan air minuman kepada semua penumpang secara percuma. "Panas sangat, Tuan. Minum air dulu ya," katanya dengan senyuman. Saya menerima botol air itu, tetapi dalam hati, saya fikir, ini strategi untuk tip ketika turun bas nanti. Saya pernah melihat ini di Meksiko, tetapi di sini nampak lebih semula jadi. Tiba di Port Dickson, pantainya penuh dengan pelancong berkulit putih kemerahan. Bar di tepi pantai memainkan musik yang kuat. Gadis-gadis berbikini berdiri menjemput masuk. "Jomlah, berseronoklah," kata mereka. Saya berjalan melepasi, melihat banyak gerai cenderamata, baju teh bergambar menara berkembar Petronas, seluar pantai murah. "Belilah bang, harga istimewa untuk Encik," jerit penjual. Saya berhenti di satu gerai, bertanya kepada pemiliknya, "Adakah Tuan rasa pelancongan membantu kehidupan Tuan?" Dia tersenyum lebar. "Tentu, Encik. Kalau tak ada pelancong, saya tak ada wang nak bagi keluarga makan." Jawapan yang tepat. Saya mencatat, mereka sendiri mengaku hidup untuk kita. Petang itu, saya berjalan di sepanjang pantai untuk mencari sudut untuk mengambil gambar. Orang ramai berasa asak. Kanak-kanak berlari menjual rantai kerang.
Belilah bang, encik, panggil seorang budak lelaki. Tetapi saya menggelengkan kepala, berjalan terus. Tiba-tiba, saya tersandung batu yang tersembul dari pasir, jatuh tersembam. Lutut saya terhantuk kuat. Beg kamera terlepas dari tangan, jatuh ke air cetek. Saya menjerit kesakitan dan marah. Kurang ajar. Orang ramai memandang, tetapi tiada siapa yang membantu, kecuali seorang budak lelaki berlari ke arah saya. Dia adalah budak penjual bunga teratai yang saya temui di pasar semalam. Dia berdiri memegang bakul bunga teratai yang sama. "Pak Cik sakit ke?" Dia bertanya dalam bahasa Inggris yang perlahan, lalu cepat-cepat membongkok mengambil beg kamera dari air. "Nasib baik belum basah sangat," katanya sambil tersenyum. Saya memandangnya, terkejut berjumpa dengannya lagi. "Awak jual di sini juga?" Saya bertanya. Dia mengangguk. "Ya, encik. Kadang-kadang jual di pasar, kadang-kadang datang sini. Hari ini mak saya sakit, jadi saya datang jual ganti dia." Dia membantu saya berdiri dan menghulurkan sejambak bunga teratai. "Ambillah, encik. Pergilah bersembahyang, nanti cepat sembuh." Saya menerimanya. "Berapa ringgit?" saya bertanya. "Tak perlu, encik. Saya bagi percuma," katanya lalu berlari kembali ke gerainya. Saya berdiri terpinga-pinga seketika. Budak ini ingat saya dan membantu tanpa mengharapkan balasan. Saya mengikutnya ke gerainya, sebuah gerai kecil di tepi pantai, dengan bunga teratai segar tersusun. "Mak awak sakit ke?" saya bertanya. Dia mengangguk. "Ya, encik. Mak batuk teruk, kena pergi doktor. Tapi tak cukup duit. Jadi saya jual bunga teratai untuk bantu." Dia bercakap dengan nada tenang, tetapi matanya bersinar. Saya melihat bunga teratai di tangan saya. Ia benar-benar segar, bau harum lembut. Saya bertanya lagi, "Kenapa tak minta bantuan dari kerajaan?" Dia tersenyum. "Kerajaan bantu sikit, encik, tapi saya nak bantu mak saya sendiri. Bunga teratai dari kebun rumah kami boleh jual 200 konsan 300 sehari, cukup untuk bayar ubat." Saya duduk di sebelah gerainya untuk merehatkan lutut, memerhatikan pelancong yang lalu lalang. Ada yang membeli, ada yang mengambil gambar budak itu, lalu berjalan pergi tanpa membeli. "Ramai ke yang beli?" saya bertanya. Dia menggeleng. "Tak banyak encik, tapi adalah orang baik yang beli." Tiba-tiba, sekumpulan pelancong Eropah datang. Mereka mengambil bunga teratai untuk bersuah foto, kemudian meletakkannya kembali tanpa membeli. Budak itu tersenyum, tetapi tidak berkata apa-apa. Saya marah. "Kenapa tak cakap dengan diorang?" saya bertanya. Dia tersenyum. "Tak apa encik, esok ada orang baru." Semasa berbual, saya bertanya namanya. "Nama saya Rizal," jawabnya. "Rizal, macam pokok." Saya ketawa. "Kenapa jual bunga teratai?" Dia menunjuk ke arah laut. "Bunga teratai suka air encik, macam orang Melayu, kami hidup dengan air sejak lahir." Jawapannya membuat saya terhenti. Ia terdengar terlalu mendalam untuk budak 10 tahun. Saya mengambil gambarnya bersama bakul bunga teratai untuk digunakan dalam artikel. Budak penjual bunga teratai, simbol kitaran pelancongan yang menelan masa kanak-kanak. Sebelum beredar, Rizal menghulurkan sejambak bunga teratai lagi. "Ambillah, encik, betul-betul ya. Tolong ambil gambar gerai saya sekali." Saya menerimanya dan mengambil gambarnya. Dia gembira sangat. "Terima kasih, Pak Cik baik hati." Saya membalas senyuman, tetapi dalam hati, saya fikir, inilah latihan untuk kanak-kanak menjadi pandai memujuk untuk menjual. Petang itu, saya kembali ke Kuala Lumpur dengan bas. Saya duduk menulis nota tambahan tentang budak penjual bunga teratai. Dia akan menjadi contoh utama dalam artikel. Saya menulis bahawa kanak-kanak seperti Rizal ditarik ke dalam kitaran sejak kecil. Bantuan yang dilihat hanyalah sebahagian daripada persembahan. Saya lampirkan gambar yang diambil dan menghantarnya kepada editor. Dia membalas, "Hebat. Tekankan lagi aspek menyayat hati." Tetapi malam itu, saya tidak dapat tidur. Image Rizal tersenyum tanpa mengharapkan balasan melekat di kepala saya. Saya membuka komputer riba untuk mengedit artikel, tetapi kemudian telefon berdering. Ia adalah mesej dari editor. "Jack, artikel tengah hit. Pembaca kongsi gambar budak penjual bunga teratai itu banyak sangat. Ada yang kata kasihan, ada yang kata Malaysia patut maju lebih baik dari ini." Saya tersenyum. Artikel saya berjalan lancar.
Keesokan harinya, saya memutuskan untuk kembali ke Port Dickson sekali lagi untuk mencari lebih banyak bukti, tetapi kali ini untuk menemu bual Rizal dengan lebih mendalam. Saya fikir saya akan bertanya soalan yang lebih tajam untuk mengesahkan hipotesis bahawa pelancongan memusnahkan kanak-kanak Malaysia. Bas meninggalkan stesen. Saya melihat keluar tingkap, melihat ladang kelapa sawit yang hijau subur dan berfikir dalam hati, hari ini akan menjadi hari saya mendapat bukti terakhir. Tetapi saya tidak tahu bahawa kembali kepada Rizal kali ini akan menjadi permulaan perubahan yang tidak pernah saya jangkakan. Saya tiba di Port Dickson lagi pada lewat pagi. Cahaya matahari memancar terik ke pantai, menjadikannya panas membakar. Kerumunan pelancong lebih padat daripada semalam. Saya berjalan terus ke tempat saya bertemu Rizal semalam. Gerai bunga teratai masih ada, tetapi kali ini tiada budak lelaki berdiri memegang bakul. Hanya seorang wanita pertengahan umur duduk di belakang gerai, wajahnya mirip Rizal tetapi pucat. Dia duduk membongkok di hadapan baldi air berisi bunga teratai. "Maaf cik, Ibu Rizal ke?" Saya bertanya dalam bahasa Inggris. Dia mengangkat wajahnya, memandang saya dengan mata kebingungan, kemudian tersenyum tipis. "Ya, Encik. Encik kenal anak saya?" Saya mengangguk. "Saya jumpa Rizal semalam. Dia bantu saya masa saya jatuh." Dia mengangguk. "Rizal ada cerita, Encik. Katanya Pak Cik baik hati, ambil gambar dia sekali." Dia mengeluarkan telefon lama dan menunjukkan gambar gerai yang saya ambil. "Rizal gembira sangat, Encik. Katanya nak tunjuk kawan-kawan." Saya tersenyum, tetapi dalam hati, saya fikir, inilah latihan untuk kanak-kanak bergantung kepada pelancong sejak kecil. "Mana Rizal?" saya bertanya. Dia mengeluh. "Pergi hospital, Encik. Mak makin teruk." Rizal pergi jaga dia. Dia batuk teruk, suaranya serak kering. Saya melihatnya dengan teliti. Kulitnya pucat, bibirnya kering. "Cik sakit apa?" Dia tersenyum lembut. "Selesma teruk, Encik. Tapi tak apa, nanti sembuhlah." Saya duduk di sebelah gerai untuk berbual lagi. Rizal kata jual bunga teratai untuk bantu bayar ubat. Dia mengangguk. "Ya, Encik. Suami meninggal masa Rizal umur 3 tahun. Saya tanam bunga teratai di kebun belakang rumah, jual kat pelancong. Dapatlah RM200, RM300 sehari. Cukup untuk sara hidup." Dia menghulurkan sejambak bunga teratai. "Ambillah, Encik. Pergilah bersembahyang." "Percuma, Pak Cik dah bantu Rizal." Saya menerimanya, tetapi kali ini terasa berat di tangan. "Kenapa tak pergi hospital kerajaan, Encik? Kan percuma?" Dia tersenyum. "Percuma, Encik, tapi beratur panjang, kena tunggu sepanjang hari." Rizal takut mak tunggu lama, jadi dia bawa pergi klinik swasta dekat sini dulu. Semasa kami berbual, pelancong lalu lalang. Ada yang mengambil bunga teratai untuk bergambar, kemudian meletakkannya kembali. Ada yang membeli sejambak RM10. Ibu Rizal tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada semua. "Terima kasih, Encik. Semoga berjaya." Dia mengulang. Saya perhatikan senyumannya tidak selebar senyuman kaki tangan hotel. Ia lebih lembut, seolah-olah senyuman dari hati yang ikhlas. "Cik senyum sepanjang hari macam ni, tak penat ke?" saya bertanya. Dia ketawa perlahan. "Penat, Encik, tapi bila senyum, pelanggan beli lebih banyak. Lagipun, rasa diri sendiri pun lebih baik." Petang itu, saya memutuskan untuk pergi ke hospital tempat Rizal berada. Saya menaiki teksi ke sebuah klinik swasta kecil berhampiran pantai. Di dalam klinik, ia bersih dan kemas. Jururawat tersenyum menyambut. "Selamat datang, Encik. Cari siapa ya?" Saya menyebut nama Ibu Rizal. Dia membawa saya ke bilik pesakit. Rizal duduk di sebelah katil, memegang gelas air untuk ibunya minum. "Pak Cik," jerit Rizal apabila melihat saya. "Cari mak saya ke?" Saya mengangguk. "Ya, saya nak tahu mak awak macam mana." Rizal tersenyum lebar. "Mak dah sihat sikit, Encik. Doktor bagi ubat anti radang. Esok dah boleh balik." Ibu Rizal berbaring di katil, memandang saya. "Terima kasih banyak, Encik datang melawat." Saya duduk di sebelah katil, bertanya kepada doktor yang baru masuk. "Sakitnya teruk ke, doktor?" Doktor itu berbahasa Inggris dengan lancar. "Tak teruk, Encik, cuma selesma biasa. Tapi kalau lambat, mungkin melarat. Kami ada insurans kesihatan awam yang membantu bayar sebahagian besar, tinggal sikit je untuk ubat tambahan." Saya terkejut.
Jadi kenapa Rizal jual bunga teratai? Dokter itu tersenyum. Budak ni memang bersemangat, encik. Dia datang bayar sendiri setiap hari. Rizal mengeluarkan tabung kecil. Saya kumpul 4 ranen hasil jual bunga teratai, encik. Cukup untuk bayar ubat. Dia membuka tabung itu, menuang shilling dan wang kertas. Saya memandang dan rasa pelik. Budak ini membantu ibunya dengan wang yang dia cari sendiri, bukan mengemis. Sekolah macam mana? Saya bertanya. Rizal tersenyum. Saya sekolah pagi, petang datang jual bunga teratai. Hujung minggu jual sepanjang hari. Ibu Rizal mengusap kepala anaknya. Rizal memang pandai, encik. Mak bangga. Sebelum pulang, saya menghulurkan 1,000 kepada Rizal. Ambil, bayar ubat. Rizal menggeleng. Tak apa, encik. Saya dah cukup. Ibu Rizal tersenyum. Terima kasih banyak, encik, tapi Rizal betul. Kami suka berusaha sendiri. Saya berdiri terpinga-pinga seketika, kemudian berjalan keluar dari klinik. Dalam perjalanan pulang, saya membuka telefon, memeriksa email. Editor menghantar pautan. Jack, artikel kau hit teruk. Orang kongsi gambar budak penjual bunga teratai beribu-ribu kali. Ada yang kata Malaysia patut berhenti guna kanak-kanak untuk menjual macam ni. Saya mengklik pautan. Artikel saya berada di muka depan laman berita Australia. Tajuknya, Malaysia, tanah senyuman palsu dan kanak-kanak menjual jiwa. Gambar Rizal tersenyum memegang bunga teratai digunakan sebagai ilustrasi. Komen membanjiri. Kasihan betul budak Malaysia. Kerajaan Malaysia buat apa? Jangan melancong ke Malaysia, sokong eksploitasi kanak-kanak. Saya tersenyum. Artikel itu berjaya. Tetapi malam itu, saya tidak dapat tidur. Imej Rizal menolak wang RM1,000 melekat di kepala saya. Saya membuka komputer riba untuk mengedit artikel. Tetapi kemudian telefon berdering. Ia adalah mesej dari Rizal. Pak Cik, saya dah tengok artikel Pak Cik. Terima kasih tulis pasal saya. Tapi mak saya kata tak apalah, encik. Kami bahagia je. Dia lampirkan gambar ibunya tersenyum di katil hospital. Saya duduk terpinga-pinga. Tiba-tiba telefon berdering lagi. Nombor dari Australia. Editor teruja. Jack. Ada drama besar. Seorang blogger Malaysia terjemah artikel kau dan kongsi dalam kumpulan pelancongan Malaysia. Orang Malaysia marah sangat. Kata kau salah faham. Ada yang ugut nak saman. Saya ketawa. Baguslah. Lagi banyak drama, lagi terkenal. Tetapi dalam hati, saya mula rasa tidak selesa. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk kembali mencari Rizal sekali lagi untuk menemu bual lagi, tetapi kali ini untuk mempertahankan artikel saya. Saya fikir saya akan bertanya soalan yang lebih mencabar untuk mengesahkan hipotesis. Teksi membawa saya ke klinik. Ibu Rizal sudah keluar dari klinik. Rizal berdiri menjual bunga teratai di gerai yang sama. Tetapi kali ini gerai itu penuh dengan pelancong. Mereka mengambil gambar Rizal. Bertanya, budak dalam artikel tu ke? Kasihan betul. Rizal tersenyum membalas semua orang. Tetapi saya melihat matanya nampak letih. Saya berjalan mendekat. Rizal, apa yang dah jadi? Rizal memandang saya. Pak Cik, artikel Pak Cik buat ramai orang datang beli bunga teratai saya. Tapi ada yang datang ambil gambar lepas tu tak beli. Ada yang bagi duit lepas tu kata, ambillah, bagi mak awak, tapi saya nak jual barang saya, encik. Tiba-tiba, seorang pelancong mengambil bunga teratai untuk bergambar, kemudian lari tanpa membayar. Rizal berlari mengejar, tetapi tersandung dan jatuh. Lututnya berdarah. Aduh, dia mengerang. Orang ramai mengerumuni, tetapi tiada siapa yang membantu, kecuali pemilik gerai di sebelah yang berlari datang, membawanya untuk mencuci luka. Tak apa, Rizal, katanya. Rizal tersenyum sambil menangis. Terima kasih, Pak Cik. Saya berdiri melihat, rasa bersalah yang pelik. Artikel saya menjadikan Rizal terkenal, tetapi juga menyukarkannya. Petang itu, saya kembali ke hotel, duduk di hadapan komputer. Komen dalam artikel bertambah. Budak ni betul-betul dieksploitasi. Malaysia patut lindungi kanak-kanak. Tetapi kemudian, ada komen dari orang Malaysia. Kau tak faham, kami saling membantu. Tak perlu kasihan. Saya mula meragui diri sendiri. Malam itu, hujan turun dengan lebat. Saya berbaring mendengar bunyi hujan memukul cermin, teringat bunga teratai yang Rizal berikan. Ia masih di atas meja, segar walaupun sudah beberapa hari.
Saya bangun, mengambilnya, dan menghidu. Bau harum lembut seperti memberitahu sesuatu. Esok, aku akan kembali mencari Rizal sekali lagi. Tetapi kali ini bukan untuk artikel, tetapi untuk bertanya pada diri sendiri, adakah aku salah faham? Pagi hari kelima di Malaysia, hujan masih turun dengan lebat. Saya bangun dengan perasaan tidak selesa di dada. Imej Rizal jatuh semalam melekat di kepala saya. Saya membuka komputer riba, memeriksa artikel. Komen mencecah puluhan ribu. Kebanyakan orang Australia bersetuju dengan saya, tetapi orang Malaysia membalas dengan keras. Kau tak pernah tinggal di sini. Budak penjual bunga teratai adalah kebanggaan, bukan kasihan. Saya menutup komputer dan memutuskan untuk mencari Rizal sekali lagi. Kali ini, saya akan bertanya dengan jelas untuk mempertahankan pandangan saya. Saya menaiki teksi mereda hujan ke Port Dickson. Jalan licin, banjir bertakung. Pemandu teksi menghidupkan pengelap cermin dengan pantas. Hujan lebat, tuan, tapi tak apa. Sekejap lagi sampai, katanya sambil tersenyum. Saya memandangnya, tuan tak marah ke kereta sesak? Dia ketawa. Marah dapat apa, encik? Senyum lagi bagus. Jawapannya mengingatkan saya kepada senyuman orang Malaysia. Saya pernah fikir ia adalah persembahan, tetapi kali ini ia terdengar ikhlas. Tiba di pantai Port Dickson, hujan masih renyai-renyai. Kebanyakan gerai ditutup. Rizal duduk di bawah payung usang, memegang bakul bunga teratai yang basah kuyup. Pak Cik, dia menjerit apabila melihat saya. Nak beli bunga teratai lagi ke? Saya menggeleng. Tak, saya datang nak minta maaf pasal artikel. Rizal tersenyum. Tak apa, encik. Ramai orang datang ambil gambar. Saya jual dapat 1,000 sehari pun ada. Tetapi saya melihat lututnya yang luka masih merah dan lebam. Sakit ke? Saya bertanya. Dia menggeleng. Tak sangat, encik. Pak Cik sebelah bantu balutkan. Saya duduk di sebelahnya. Rizal, cerita kat saya, macam mana kehidupan awak sebenarnya? Rizal memandang laut yang ombaknya kuat. Saya bangun pukul 5 pagi, bantu mak petik bunga teratai kat kebun. Pukul 8 pagi pergi sekolah, balik petang jual bunga teratai. Kadang-kadang dapat jual, kadang-kadang tak. Tapi mak kata tak apa, kita ada satu sama lain. Dia menghulurkan sejambak bunga teratai. Bunga teratai suka air, encik. Lagi hujan, lagi cantik. Saya menerimanya, melihat kelopak bunga yang basah kuyup tetapi masih mekar indah. Tiba-tiba, sekumpulan remaja Malaysia menaiki motosikal berhenti berhampiran. Mereka turun, membantu Rizal mengemas gerai. Rizal, hujan lebat ni. Baliklah, kata salah seorang. Rizal tersenyum, terima kasih, abang. Mereka membantu mengangkat bakul dan meletakkannya di belakang motosikal, kemudian memecut pergi. Saya bertanya, siapa diorang? Rizal menjawab, jiran. Diorang selalu bantu macam ni. Saya mula curiga, bantu tanpa mengharapkan balasan. Petang itu, hujan berhenti. Saya menjemput Rizal makan di sebuah restoran tepi laut. Restoran kecil. Pemiliknya seorang pak cik tua yang tersenyum riang. Datang dengan Rizal ke, encik, duduklah. Dia menghidangkan nasi goreng seafood panas. Makanlah banyak-banyak, Rizal. Badan kecil lagi. Rizal tersenyum. Terima kasih, pak cik. Semasa makan, Rizal bercerita tentang sekolah. Saya suka belajar sains, encik. Nak jadi saintis tanam bunga teratai yang guna teknologi untuk buat bunga teratai tumbuh lebih cepat. Saya terkejut. Sekolah Malaysia ajar macam tu ke? Rizal mengangguk. Ya, encik. Ada makmal. Ada cikgu dari syarikat datang mengajar sekali. Selepas makan, pak cik pemilik restoran tidak mengenakan bayaran. Percuma untuk Rizal dan kawan dia, katanya. Saya berkeras untuk membayar, tetapi dia menggeleng. Tak apa, encik. Saling membantu. Saya berjalan keluar dari restoran, kebingungan. Saling membantu tanpa mengharapkan ganjaran. Petang itu, saya menghantar Rizal pulang. Rumah kayu bertiang di belakang kebun bunga teratai. Ibu Rizal berdiri menyambut. Selamat datang, encik. Dia membawa saya masuk ke dalam rumah kecil tetapi bersih. Kebun belakang penuh dengan bunga teratai mekar indah, walaupun hujan. Kami tanam sendiri, encik. Jual kat pelancong dan masjid, katanya. Saya memandang kebun. Ia bukan kebun yang besar, tetapi dijaga rapi. Cik buat seorang ke? Dia tersenyum.
Ada jiran bantu Encik. Tolong menolong. Kadang-kadang kami bantu dia tanam padi, dia bantu kami buang rumput. Malam itu, saya tidur di hotel berhampiran, memikirkan apa yang saya lihat. Saya membuka komputer riba, hendak menulis artikel sambungan, tetapi kemudian telefon berdering. Ia adalah Rizal. Pak Cik, esok datang tengok persembahan pesta bunga teratai kat masjid dekat sini ya, Encik. Seronok sangat. Saya bersetuju, tanpa tahu bahawa ia akan menjadi titik perubahan. Keesokan harinya, saya pergi ke masjid berhampiran rumah Rizal. Pesta bunga teratai. Komuniti datang beramai-ramai, meletakkan bunga teratai di dalam bekas kecil yang dihias. Kanak-kanak menyanyikan lagu, ini untuk komuniti, Encik. Pelancong datang sikit je, kata Rizal. Saya melihat sekeliling. Semua orang tersenyum, saling membantu tanpa perbezaan. Tiba-tiba, ada pengumuman dari pembesar suara. Di pohon Encik Jack Harrington naik ke pentas sebentar ya. Saya terkejut. Rizal tersenyum. Saya kata kat ketua masjid, Pak Cik tulis buku pasal bunga teratai. Saya naik ke pentas dengan kebingungan. Ketua masjid menghulurkan mikrofon. Terima kasih kerana datang, Encik. Kami nak Encik tengok sendiri. Bunga teratai adalah hati kami, bukan sekadar untuk dijual kepada pelancong, katanya. Lalu menjemput saya meletakkan bunga teratai bersama Rizal. Saya meletakkan bunga teratai ke dalam air. Api dari lilin bersinar terang. Saya rasa pelik, seolah-olah ada sesuatu yang cair dalam hati saya. Tetapi kemudian, telefon saya berdering. Editor menelpon. Jack, drama besar. Blogger Malaysia dedahkan kau buat budak tu jatuh. Ada yang ugut nak saman fitnah. Artikel, kau kena serang teruk. Saya memandang bekas bunga teratai yang hanyut. Air mata bergenang. Rizal memandang saya. Pak Cik kenapa? Saya menunduk. Artikel saya buat awak susah, Rizal. Rizal tersenyum. Tak apa, Encik. Lagi banyak bunga teratai hanyut, lagi cantik. Tetapi saya tahu ia bukan. Krisis sedang datang. Saya berdiri di tengah-tengah pesta bunga teratai. Tangan saya masih memegang bekas yang baru dihanyutkan. Telefon di tangan saya bergetar. Suara editor bergema di telinga. Jack, kau kena betulkan artikel tu sekarang. Orang Malaysia kumpul nak boikot laman web kita. Ada yang hantar email ugut nak saman, kata kau buat budak tu cedera dan keluarga dia susah. Saya memandang Rizal yang tersenyum di sebelah. Rizal, minta maaf. Saya tak sangka artikel tu akan buat awak macam ni. Rizal menggeleng. Tak apa Encik, orang datang beli bunga teratai lagi banyak. Mak saya pun gembira. Tetapi saya tahu ia tidak benar. Saya berjalan keluar dari pesta. Hujan mula turun, renyai-renyai lagi. Saya menaiki teksi balik ke hotel. Kepala saya berpusing dengan imej Rizal jatuh, imej Ibu Rizal batuk, imej komuniti saling membantu. Saya membuka komputer riba. Komen dalam artikel mencecah ratusan ribu. Orang Malaysia menterjemah artikel itu ke dalam bahasa Melayu, berkongsi dalam kumpulan besar. Wartawan Australia fitnah budak Malaysia. Datang minta maaf kat Rizal sekarang. Ada yang siarkan gambar lutut Rizal berdarah. Ini hasil artikel kau. Saya menaip artikel pembetulan, tetapi memadamnya berulang kali. Saya tidak tahu bagaimana hendak menulisnya dengan betul. Malam itu, saya tidak dapat tidur, berjalan mundar-mandir di hadapan bilik hotel. Saya memandang bunga teratai yang Rizal berikan. Ia masih segar, kelopak bunga mekar penuh walaupun basah hujan. Saya mengambilnya, menghidu. Bau harum tersebar, seolah-olah mengatakan, masih ada harapan. Keesokan paginya, saya memutuskan untuk mencari Rizal sekali lagi, tetapi kali ini untuk meminta maaf dengan ikhlas. Saya membeli buah-buahan dan ubat-ubatan untuk Ibu Rizal. Tiba di rumahnya, Ibu Rizal berdiri menyiram bunga teratai di kebun. Pak Cik dah datang, dia tersenyum. Rizal berlari menyambut. Pak Cik, hari ini saya jual bunga teratai dapat 2,000-an. Ramai orang dari artikel Pak Cik. Tetapi saya melihat wajah Ibu Rizal nampak letih. Mak, Pak Cik datang nak minta maaf, kata Rizal. Saya menunduk. Saya salah, Cik. Saya ingat orang Malaysia buat semua ni untuk wang. Tapi sebenarnya, Ibu Rizal tersenyum lembut. Tak apa Encik, kami orang kampung memang saling bantu-membantu. Artikel Encik buat orang nampak bunga teratai kami lebih banyak. Kami berterima kasih lagi. Dia membawa saya masuk ke dalam rumah.
mengeluarkan album gambar. Tengok ni, Encik. Ni kebun bunga teratai sebelum ada pelancong. Kami tanam untuk bersembahyang, jual kat masjid. Tapi bila ada pelancong, kami boleh jual lebih banyak. Boleh hantar Rizal sekolah. Saya membelek album itu. Melihat gambar Rizal masa kecil berdiri di kebun bunga teratai, gambar komuniti saling membantu menuai. Jadi kenapa Cik tak cakap yang saya salah faham? Saya bertanya. Ibu Rizal ketawa. Kami dah cakap, Encik, tapi Pak Cik tak dengar. Rizal menghulurkan telefon. Tengok ni, Pak Cik. Abang-abang kat internet tolong derma untuk mak saya berubat. Ada yang hantar ubat sampai sini. Skrin penuh dengan mesej sokongan. Teruskan berjuang, Rizal. Bunga teratai cantik sangat. Kami nak pergi beli. Air mata saya bergenang. Krisis yang saya fikir memusnahkan bertukar menjadi bantuan. Lutut Rizal macam mana? Saya bertanya. Rizal tersenyum. Dah sembuh, Encik. Pak Cik sebelah bawa pergi doktor percuma. Tiba-tiba, ada bunyi kereta berhenti di hadapan rumah. Kumpulan remaja semalam turun, memegang kotak ubat dan makanan. Rizal. Mak Rizal. Selamat sejahtera. Kami dari kumpulan bantuan komuniti. Mereka meletakkan barang. Dengar dari internet, mak sakit. Kami bawa wang derma. Ibu Rizal bergenang air mata. Terima kasih banyak, nak. Saya berdiri, terkejut. Kumpulan ini adalah startup tempatan yang menggunakan aplikasi untuk membantu komuniti. Kami guna AI untuk kesan berita kesusahan di media sosial. Lepas tu kumpul dana, jelas ketua kumpulan itu. Artikel Pak Cik buat kami nampak kes ni lebih cepat. Saya terlopong. Aplikasi awak buat macam mana? Dia tersenyum. Dibangunkan oleh budak-budak Malaysia di Universiti. Encik. Guna data terbuka kerajaan campur media sosial. Rizal membawa saya ke kebun belakang. Ada drone kecil terbang memeriksa penyakit tumbuhan. Abang-abang dari startup bagi pinjam, Encik. Tolong periksa bunga teratai sakit ke tak. Saya melihat drone terbang di atas kebun. Ia menghantar data ke tablet Rizal. Tengok, Encik. Bunga teratai kat sini kurang air. Saya kena siram lagi. Sekolah ajar macam ni ke? Saya bertanya. Rizal mengangguk. Ya, Encik. Ada program dengan syarikat teknologi. Kami belajar coding sekali. Petang itu, saya duduk berbual dengan ketua startup bernama Eka. Kami tak tunggu kerajaan saja, Encik. Komuniti saling bantu membangunkan aplikasi ni untuk selesaikan masalah sebenar macam banjir, wabak selesema. Dia menunjukkan aplikasinya. Ada peta menunjukkan lokasi kesusahan secara real time. Pelancong pun boleh bantu. Ada yang derma melalui aplikasi. Saya mula faham. Orang Malaysia tidak menunggu bantuan, tetapi menciptanya sendiri. Petang itu, saya kembali ke hotel, menulis artikel baharu. Saya salah, Encik. Saya memandang Malaysia hanya pada permukaan. Saya cerita tentang komuniti, tentang aplikasi, tentang bunga teratai yang diletakkan di atas meja. Saya tekan hantar kepada editor. Dia menelpon balik. Jack, ni tukar nada terus ni. Saya jawab, ya, sebab saya dah nampak kebenaran. Tetapi drama masih belum tamat. Komen baharu membanjiri. Wartawan cepat, sangat tukar fikiran. Macam mana pun, dia fitnah budak Malaysia. Saya rasa panik seperti tidak pernah berlaku. Krisis, bukan lagi sekadar artikel, tetapi maruah saya. Malam itu, Rizal menghantar mesej. Pak Cik, esok datang tengok saya bertanding sains kat sekolah ya, Encik. Saya buat projek pasal bunga teratai. Saya bersetuju, berharap dapat mencari jalan keluar. Pagi hari ketujuh, saya bangun awal untuk ke sekolah Rizal. Sekolah kerajaan kecil berhampiran pantai Port Dickson, bangunan lama tetapi bersih. Murid-murid berseragam putih bersih berbaris menyanyikan lagu kebangsaan. Saya berdiri melihat dari pagar. Rizal berlari keluar, menyambut. Pak Cik dah datang. Hari ini saya bentang projek. Dia membawa saya masuk ke Dewan Persidangan. Meja pameran projek sains penuh. Kanak-kanak 10 tahun berdiri menerangkan kerja mereka dengan yakin. Rizal membawa saya ke mejanya. Dia mempunyai model bunga teratai yang diperbuat daripada plastik kitar semula dan sensor kecil. Ni sistem siraman automatik, Encik. Guna sensor untuk kesan kelembapan tanah. Kalau tanah kering,
Dia hantar isyarat ke pam air dari tangki kitar semula, jelasnya dalam bahasa Inggris yang jelas. Saya terkejut. Awak buat sendiri ke? Rizal mengangguk. Ya encik, cikgu ajar coding dari program dengan syarikat teknologi. Diorang datang sekolah setiap Sabtu. Juri datang mendengar. Seorang budak perempuan bertanya kepada Rizal, kalau hujan lebat macam mana? Rizal tersenyum. Sensor boleh kesan banjir, encik. Kalau air banyak sangat, dia tutup pam automatik. Elak akar reput. Juri mengangguk, memuji. Idea bagus Rizal, boleh guna kat kebun betul. Rizal tersenyum lebar. Saya melihat sekeliling bilik. Kanak-kanak membentangkan pelbagai projek, robot pengutip sampah pantai, aplikasi amaran banjir. Sekolah Malaysia memang ajar macam ni ke? Saya bertanya kepada seorang guru yang berdiri di sebelah. Dia tersenyum, ya, encik. Kami ada kerjasama dengan startup dan universiti. Kanak-kanak belajar dari masalah sebenar dalam komuniti. Selepas pembentangan, Rizal memenangi tempat pertama. Juri memberikan piala dan beasiswa kecil. Anugerah ni dari syarikat teknologi encik akan bantu beli peralatan untuk kebun bunga teratai Rizal. Rizal gembira sangat. Terima kasih, saya akan guna untuk majukan kebun mak. Saya berdiri bertepuk tangan. Tetapi dalam hati, saya mula panik. Budak ini pintar, kreatif, bukan mangsa pelancongan seperti yang saya tulis. Petang itu, saya membawa Rizal dan ibunya meraihkan di restoran tepi laut. Pak Cik pemilik restoran semalam menghidangkan makanan secara percuma lagi. Tahniah, Rizal, katanya. Ibu Rizal bergenang air mata. Terima kasih banyak, encik. Semasa makan, Rizal bercerita, Pak Cik, saya nak kebun bunga teratai jadi smart farm, guna drone kesan penyakit, guna AI ramal cuaca, untuk jual bunga teratai online ke seluruh dunia. Saya terlopong. Awak tahu pasal AI? Rizal tersenyum. Belajar dari YouTube dan cikgu encik. Ada kursus percuma dari kerajaan. Saya mengeluarkan telefon, memeriksa email. Editor menghantar mesej. Jack, drama makin teruk. Orang Malaysia kumpul nak boikot artikel lama. Ada yang hantar surat ke surat khabar besar di Sydney, minta kau dipecat, wajah saya pucat. Rizal, saya kena betulkan semua ni. Rizal memandang saya. Pak Cik tulis artikel baharulah, cakaplah yang betul. Ibu Rizal mengangguk. Ya, encik. Kebenarannya, bunga teratai kami mungkin dalam lumpur, tapi kami boleh mekar. Malam itu, saya kembali ke hotel, duduk di hadapan komputer, menulis artikel baharu. Dari salah faham ke kehairanan, budak Malaysia yang mengajar saya tentang inovasi. Saya cerita tentang projek Rizal, tentang komuniti, tentang aplikasi bantuan. Saya tekan hantar, tetapi kemudian, telefon berdering. Seorang wartawan Malaysia menelefon dari Kuala Lumpur. Encik Jack, kami nak temu bual encik pasal drama ni. Esok datang ke studio secara langsung. Saya bersetuju, jantung berdebar kencang. Malam itu, saya berjalan di sepanjang pantai, melihat laut yang bergelora. Saya mengambil bunga teratai yang Rizal berikan dan menghanyutkannya. Ia hanyut perlahan di tengah-tengah ombak kuat, tetapi tidak tenggelam. Saya mula faham, bunga teratai tidak takut lumpur. Ia menggunakan lumpur sebagai makanan, tetapi keesokan paginya, krisis meletus. Saya membuka berita. Tajuk utama. Wartawan Australia fitnah budak Malaysia. Rizal cedera teruk akibat kumpulan pelancong yang ditarik oleh artikel. Gambar lutut Rizal yang berdarah di zoom besar. Komen membanjiri. Minta wartawan minta maaf depan umum. Saya panik teruk seperti tidak pernah berlaku. Maruah saya sebagai wartawan sedang hancur. Saya menelefon Rizal. Saya kena buat apa? Rizal menjawab. Datang kebun bunga teratai, encik. Esok ada majlis menuai komuniti. Pak Cik datang bantu dan cakaplah yang betul dengan semua orang. Saya bersetuju, tetapi hati saya masih berdebar. Krisis sedang mencapai kemuncak. Pagi terakhir di Port Dickson, saya bangun dengan hati berdebar seperti gendang perang. Berita drama masih panas. Surat khabar online Australia memaparkan tajuk. Wartawan Australia dituduh fitnah budak Malaysia, tuntutan maaf awam. Komen dari orang Malaysia membanjiri. Datang minta maaf depan Rizal sekarang. Jangan ingat berita palsu dah selesai.
Saya berpakaian ringkas kemeja putih dan seluar jeans dan menaiki teksi ke kebun bunga teratai Rizal. Hari ini adalah hari menuai komuniti. Lebih daripada 50 penduduk kampung berkumpul, memegang bakul dan gunting pemotong. Tiba di kebun, pemandangan itu membuat saya terpegun. Penduduk kampung berdiri di dalam lumpur, memotong bunga teratai dengan cekap. Kanak-kanak berlari menghantar bakul. Orang dewasa menyanyikan lagu rakyat perlahan-lahan. Kebun ni bukan cuma milik kami, Encik, tapi milik komuniti. Ibu Rizal menyambut saya. Jomlah bantu, Encik. Dia menghulurkan gunting. Saya menanggalkan kasut, mereda lumpur ke dalam kebun. Lumpur sejuk melekat pada kaki, tetapi bunga teratai mekar indah di atas permukaan air. Bau harum tersebar. Rizal berdiri di sebelah. Pak Cik potong dekat pangkal batangnya, lepas tu letak dalam bakul. Dia menunjukkan cara. Saya cuba memotong tangkai pertama. Tangan saya bergetar, tetapi berjaya. Rizal tersenyum. Pandai, Encik. Penduduk kampung di sekeliling tersenyum kepada saya. Selamat datang, Abang. Mereka tidak mengenali saya sebagai wartawan yang memfitnah, tetapi sebagai Pak Cik Rizal. Kami memotong bunga teratai selama berjam-jam. Bakul cepat penuh. Hari ini mesti jual banyak, Encik, kata Rizal semasa berehat. Penduduk kampung duduk makan nasi lemak dan kuih muih yang disediakan. Pak Cik sebelah menghulurkan air minuman. Minumlah, Encik. Panas. Saya bertanya, kenapa semua orang bantu macam ni? Pak Cik tersenyum. Kami keluarga besar, Encik. Kalau ada sesiapa susah, kami bantu. Tak perlu tunggu kerajaan. Ibu Rizal menambah. Kebun ni mula dari atuk saya tanam untuk bersembahyang. Tapi bila pelancongan datang, kami dapat jual duit. Duit tu pusing dalam komuniti, hantar anak-anak belajar, bina klinik kecil. Tiba-tiba, ada bunyi kereta berita berhenti. 3 atau 4 wartawan Malaysia turun, memegang kamera dan mikrofon. Encik Jack Harrington, kan? Kami datang nak temu bual pasal drama tu, tanya mereka terus. Encik mengaku salah tak, Encik? Yang Encik tulis fitnah budak Malaysia? Penduduk kampung berpaling memandang saya. Saya berdiri menggigil. Krisis telah mencapai kemuncaknya. Rizal berjalan ke sebelah saya. Pak Cik, cakaplah yang betul. Saya menarik nafas dalam-dalam, berpaling menghadap kamera. Saya salah, Encik. Saya datang ke sini, fikir orang Malaysia hidup untuk pelancong. Saya tulis artikel yang memfitnah Rizal dan keluarganya. Tapi sebenarnya, saya cerita tentang projek Rizal, tentang komuniti saling membantu, tentang aplikasi startup. Saya nampak budak Malaysia mencipta inovasi dari masalah sebenar. Saya nampak penduduk kampung saling bantu tanpa mengharapkan balasan. Saya salah faham sejak awal. Wartawan bertanya lagi, jadi Encik nak buat apa? Saya melutut di hadapan Rizal dan ibunya. Saya minta maaf, Rizal. Saya minta maaf, Mak Rizal. Saya minta maaf kepada semua penduduk kampung. Saya akan tulis artikel pembetulan dan dermakan wang dari artikel lama kepada kebun bunga teratai. Penduduk kampung bertepuk tangan. Tak apa, Encik, kami maafkan. Rizal melutut memeluk saya. Pak Cik hebat. Berani mengaku salah. Wartawan menyiarkan secara langsung imej saya melutut meminta maaf. Ia tersebar ke seluruh internet. Komen berubah serta-merta. Wartawan berani. Mengaku salah. Maafkan dia. Terima kasih kerana nampak kebenaran. Drama itu selesai. Komuniti menghulurkan bunga teratai yang besar kepada saya. Ambillah sebagai cenderamata, Encik. Bunga teratai dari lumpur, tapi bersih. Petang itu, saya menaiki bas pulang ke Kuala Lumpur untuk menaiki penerbangan balik ke Australia. Saya menulis artikel terakhir di dalam kapal terbang. Keajaiban bunga teratai. Pengajaran dari budak Malaysia yang membuat saya melutut. Saya ceritakan semuanya, diakhiri dengan, saya pernah fikir kehebatan adalah bangunan tinggi, tetapi di sini mengajar saya bahawa ia adalah hati yang diletakkan dari lumpur dan mekar indah. Pesawat berlepas. Saya memandang ke bawah ke tanah Malaysia. Bunga teratai di tangan saya masih harum segar. Krisis berakhir dengan rasa syukur. Pesawat mendarat di lapangan terbang Sydney pada waktu pagi Australia. Saya melangkah keluar dari pesawat dengan kaki yang lemah, tetapi hati penuh dengan perasaan yang tidak pernah saya alami sebelum ini. Imej kebun bunga teratai, komuniti saling membantu, dan wajah Rizal yang tersenyum walaupun dalam lumpur masih melekat di kepala saya.
Saya membuka telefon. Mesej dari editor membanjiri. Jack, artikel baharu hit gila. Orang kongsi 1 juta tontonan. Komen semua dah berubah. Ada yang kata kau hero sebab berani mengaku salah. Saya tersenyum, tetapi bukan kerana jumlah tontonan. Ia kerana saya tahu saya telah berubah. Di rumah saya di Melbourne, isteri dan anak perempuan saya menunggu. Anak perempuan saya yang berusia 12 tahun memeluk saya erat. Ayah, saya tengok video ayah melutut minta maaf kat budak Malaysia tu kat internet. Saya bangga sangat dengan ayah. Isteri saya memandang saya dengan mata kehairanan. Jack, awak dah berubah. Saya duduk dan menceritakan semuanya dari kesesakan lalu lintas yang saya selalu rungutkan hingga melutut di hadapan Rizal. Dia mendengar dengan senyap, kemudian memeluk saya. Awak dah jumpa sesuatu yang lebih hebat daripada artikel. Keesokan harinya, saya membuka komputer riba, menulis email kepada Rizal dan ibunya. Saya dah sampai rumah. Terima kasih mengajar saya. Terima kasih bunga teratai terakhir yang masih wangi di atas meja saya. Rizal membalas dengan panggilan video. Pak Cik, kebun bunga teratai tengah mekar penuh. Duit derma dari artikel Pak Cik, kami dah beli drone baru. Dia menunjukkan drone terbang di atas kebun. Esok saya nak ajar budak-budak kat sekolah guna drone tu. Air mata saya bergenang. Rizal, awak adalah guru saya. Petang itu, saya mengadakan mesyuarat melalui telefon dengan editor. Saya nak tulis siri baharu, nama dia Keajaiban Malaysia. Cerita tentang kisah benar orang Malaysia yang mencipta keajaiban dari benda kecil. Dia bersetuju serta-merta. Buatlah, Jack. Ini akan jadi karya agung kau. Saya mula menulis episod pertama tentang Rizal dan bunga teratai, tetapi kali ini bukan untuk membongkar, tetapi untuk memuji. Minggu berikutnya, saya menerima surat dari Rizal yang dihantar melalui pos. Di dalamnya, ada biji bunga teratai kering dan nota tulisan tangan kanak-kanak. Pak Cik, tanamlah biji bunga teratai ini kat rumah Pak Cik ya. Dia akan ingatkan yang kehebatan datang dari lumpur, tapi boleh mekar indah. Saya menanamnya di dalam pasu di hadapan rumah. Setiap pagi, saya menyiram, melihatnya tumbuh. Sebulan kemudian, bunga teratai pertama mekar di tanah Australia. Saya mengambil gambar dan menghantarnya kepada Rizal. Dah mekar, Rizal membalas. Ya, bunga teratai Malaysia di Australia. Saya tersenyum dan duduk menulis penutup siri artikel itu. Kadang-kadang, kehebatan tidak diukur dengan bangunan tinggi atau wang, tetapi diukur dengan hati yang berani mengaku salah dan tumbuh daripadanya. Saya menukar pekerjaan dari wartawan pengkritik kepada penulis mempromosikan budaya. Saya menubuhkan yayasan kecil, mengumpul dana untuk menghantar kanak-kanak Australia membuat pertukaran ke Malaysia dan menjemput Rizal menjadi penceramah. Rizal datang bersama ibunya dan projek bunga teratai pintarnya. Dia membentangkan di hadapan kanak-kanak Australia. Bunga teratai ajar saya jangan takut lumpur, sebab lumpur adalah baja. Kanak-kanak bertepuk tangan. Anak perempuan saya berdiri di sebelah Rizal. Ayah, saya nak pergi Malaysia dengan Rizal. Setahun kemudian, saya kembali ke Malaysia lagi. Bukan sebagai pelancong, tetapi sebagai sahabat. Saya pergi ke kebun bunga teratai yang diperluaskan. Ada rumah hijau pintar. Drone terbang memeriksa. Aplikasi jualan online menghantar bunga teratai ke seluruh dunia. Rizal berdiri menyambut. Pak Cik, kebun ni ada nama baru. Jack's Lotus Farm, untuk berterima kasih kat Pak Cik. Air mata saya mengalir. Bukan milik saya, Rizal, tapi milik awak dan komuniti. Malam itu, kami duduk meletakkan bunga teratai di dalam air terusan komuniti. Saya menyalakan lilin, berdoa dalam hati, terima kasih kerana mengajar saya melihat kebenaran. Rizal berbisik, Pak Cik, ni baru permulaan. Kami akan buat bunga teratai mekar ke seluruh dunia. Saya kembali ke Australia dengan beg yang penuh dengan benih bunga teratai. Setiap tahun, saya membawa kanak-kanak Australia ke sini dan Rizal pergi ke Australia mengajar kanak-kanak menanam bunga teratai di padang pasir. Kitaran perkongsian berterusan. Hari ini, saya duduk menulis penutup buku kedua, Lotus Legacy. Di atas meja, ada bunga teratai segar mekar dari kebun Rizal, dihantar melalui kapal terbang. Saya menaip ayat terakhir. Kadang-kadang, kehebatan tidak diukur dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang kita kongsikan.
Bunga teratai dari lumpur Malaysia telah mekar dalam hati saya dan dunia ini selama-lamanya. Saya menutup komputer riba, mengangkat tangan memberi hormat kepada bunga teratai. Terima kasih kerana menjadikan saya manusia yang lebih baik.